Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hashtag kita jaga kita. Kepada para ibu bapa atau penjaga, para pelajar SMK Bukit Tinggi, Bentong, Pahang. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi. Hari ini kita diberikan ruang yang luas untuk bersama-sama berkongsi informasi berkenaan peraturan disiplin pelajar yang telah digariskan khusus untuk dilaksanakan di SMK Bukit Tinggi. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak pelajar sekalian, terlebih dahulu saya dengan rasa sukacita ingin perkenalkan diri saya yang menjawat jawatan sebagai Ketua Guru Disiplin Sekolah di SMK Bukit Tinggi ini. Nama saya Encik Razwan bin Sabarudin dan saya telah memegang portfolio ini berkaitan dengan disiplin bagi tahun yang kedua bermula tahun lalu. Menurut pandangan saya, kes-kes salah laku di sekolah ini tidaklah terlalu signifikan dari segi kuantiti dan tahap beratnya berbanding sekolah-sekolah yang lain di luar sana. Namun, ia bukanlah penanda aras untuk saya simpulkan kes-kes berat ini tidak akan berlaku pada masa akan datang. Ia agak sukar dijangka di mana segalanya bergantung kepada emosi pelajar, masalah internal termasuk diri maupun keluarga mereka, dan masalah eksternal yang melibatkan pengaruh-pengaruh individu luar. Maka dengan itu, pada hari ini saya akan menjelaskan secara ringkas garis peraturan yang wajib dan patut diikuti oleh para pelajar semasa berada di SMK Bukit Tinggi. Untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak pelajar sekalian, menguruskan disiplin sekolah adalah diperincikan melalui bantuan sistem SSDM, iaitu Sistem Sasiah Diri Murid. Dan sistem ini adalah antara tunjang utama bagi memacu proses dan tata cara pengurusan disiplin para pelajar dari segi urusan memasukkan data kes, siasatan kes, penentuan hukuman dan tidak lupa juga hal ehwal surat menyurat kes tersebut. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan dan anak pelajar sekalian, terdapat 14 jenis kes secara umum yang dipecahkan kepada 108 kes yang spesifik dan ia mengikut kod-kod yang tertentu. Kod-kod ini termasuklah iaitu kod S melibatkan dadah, kod A melibatkan tingkah laku jenayah, kod C berkaitan dengan buli, kod D berkaitan dengan rokok, kod E berkaitan dengan ponteng, kod F berkaitan dengan tingkah laku lucah, dan seterusnya adalah kod G iaitu tingkah laku kurang sopan atau biadab, kod H iaitu kesalahan vandalisme, kod J iaitu tingkah laku tidak amanah, kod K berkaitan dengan kenakalan, dan kod M berkaitan dengan kekemasan diri, kod N berkaitan dengan penglibatan politik, dan akhir sekali adalah kes-kes R yang melibatkan saya yakin dalam fikiran tuan-tuan dan puan-puan dan serta anak-anak pelajar pasti akan terlintas di fikiran berkenaan dokumentasi buku peraturan bagi tujuan rujukan pada setiap masa dan ketika. Maka dengan ini saya mewakili pihak sekolah dengan rasa sukacita menyerahkan buku peraturan disiplin murid dalam bentuk soft copy yang mana tidak bercetak, memandangkan ia lebih mudah untuk disimpan dan dicetak
pada bila-bila masa. Dan buku peraturan ini adalah baru saja digubal mengikut situasi dan kes-kes masa yang terdapat dalam sistem SSDN. Seterusnya, saya sambung lagi pula berkenaan penerangan jenis hukuman yang boleh dikenakan kepada para pelajar sekiranya melanggar atau ingkar peraturan disiplin di sekolah ini. Terdapat 9 kaedah keputusan hukuman yang boleh dikenakan kepada para pelajar dengan mengikut fasa-fasa atau ulangan perlakuan kesalahan ini. Dan ini termasuklah satu, iaitu buang sekolah, yang mana hukuman ini adalah fasa yang terakhir selepas berlaku ulangan kes yang sama. Dan hukuman ini kebanyakannya berkaitan dengan kes-kes yang berat. Hukuman yang kedua adalah gantung persekolahan, yang mana hukuman ini juga kebanyakan berkaitan kes berat, iaitu sebelum hukuman buang sekolah, dan ia juga adalah hukuman fasa terakhir bagi kes-kes sederhana yang tertentu. Lain-lain hukuman yang boleh dikenakan juga adalah seperti amaran lisan, amaran bersurat, urutan, larangan menggunakan kemudahan sekolah, detention atau penahanan, denda, dan hukuman-hukuman yang biasa. Secara konklusinya, pihak sekolah, khususnya unit disiplin, sentiasa berusaha untuk memastikan 100% pelajar-pelajar yang mengaji di sini dibentuk dengan acuan disiplin yang tinggi. Saya mewakili pihak sekolah akan sentiasa melaksanakan pemantauan bersepadu bersama seluruh jawatankuasa dan guru-guru di sini. Dan kami juga tetap mengharapkan kerjasama dan kefahaman oleh tuan-tuan dan puan-puan bagi sama-sama mendidik anak-anak SMK Bukit Tinggi ini dengan ampuh dan komited. Dan saya juga mewakili pihak sekolah ingin mengucapkan jutaan penghargaan kepada semua ibu bapa atau penjaga baik di Kampung Jana Baik, Perkampungan Silat, Pusat Tahfiz, Badan Aman Nuzahara dan sekitar Kampung Bukit Tinggi yang sentiasa berusaha membina bersama-sama sasiah anak-anak di SMK Bukit Tinggi. Buat anak-anak pelajar, rotan ini hanya menyakitkan apabila dilibas. Tetapi hati kami sebagai guru lebih sakit melihat kamu semua dihukum dengan dia. Adilah ke sekolah nanti dengan niat untuk menjadi manusia yang berilmu dan bukan manusia yang sentiasa masuk dan keluar ke bilik gelap yang penuh kegelapan. Akhir kalam daripada saya, jaga diri di musim pandemik COVID-19 ini, jaga penjagaan fizikal dan stay at home, study at home. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.